Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Khair Zarif Afindi dalam Buletin UKAS edisi malam 16 Ogos 2020. Tumpuan berita. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg telah meluangkan masa melawat ke Esplanade Telaga Kuching bagi mendengar taklimat berkenaan pembangunan telaga air daripada pihak Lembaga Pembangunan dan Pelindungan Tanah LCDA hari ini. Tujuan lawatan adalah bagi melihat hala tuju bagi membangunkan kawasan telaga air sebagai salah satu destinasi pelancongan serta mewujudkan kegiatan ekonomi kepada masyarakat setempat. Saya berkesempatan naik bot melihat potensi daripada muara sungai Telaga Air ini hingga ke hujung kampung Ao. Dan saya lihat bahawa potensinya begitu baik untuk menarik spot fishing dan juga dapat menarik para pelancong untuk melihat kawasan Ramsar wetland yang bagi tarikan kepada kawasan ini. Tambah beliau, dengan pembangunan ini ianya akan membantu merancakkan lagi industri pelancongan di Sarawak. Kawasan ini pula boleh suplement atau complement Pantai Damai. Kerana umpamanya kita boleh meneruskan cruising kita daripada Telaga Air itu ke Pantai Damai ataupun Pantai Damai balik ke Telaga Air. Dia boleh menjadi satu tarikan yang cukup menarik. Ketua Menteri turut berkata pihaknya akan menambah pembangunan infrastruktur dan kemudahan di kawasan tersebut. Lawatan ini akan memberi input baru kepada kita, dan dengan ada input baru ini umpamanya waterfrontnya hendaklah di-extend. Kita extendkan waterfrontnya ke dua side and the total length will be about 900 meters. 900 meters from one side to the other side. Dan saya akan berbincang dengan pihak Boat Club yang telah meminta mereka mempunyai marina. Mungkin kita dengan private sector, pihak Boat Club menguruskan marina, kerana kemudahan ini juga penting untuk para pelancong kita kena nyewa perahu untuk pergi memancing. Dan seterusnya kita mungkin akan membangunkan masjid terapung tak jauh dari sini. Turut mengiringi beliau ialah Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah dan Menteri Muda Utility Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Berita seterusnya. Setakat 30 Jun 2020, permohonan kenyalang Gold Card KGC di bahagian Limbang kini seramai 5,906 orang. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, daripada jumlah permohonan tersebut sebanyak 1,534 telah diluluskan untuk fasa pertama ini dan permohonan bantuan ihsan kematian BIK pula sebanyak 6 pemohon. Jadi ini satu inisiatif yang begitu baik dan dapat membantu untuk mengurangkan beban golongan warga emas. Setakat ini bagi kita di Limbang ada 10 buah premis yang mengambil bahagian. Kita berharap lebih ramai lagi, lebih banyak lagi premis-premis perniagaan, ya, terutama yang memberikan servis seperti restoran, mungkin juga hotel ataupun klinik-klinik dan sebagainya. Setakat ini ada 2 buah restoran yang ikut serta, sebuah kedai menjual ubat dan ada beberapa kedai-kedai refleksologi lah. Tapi belum ada lagi klinik. Kita berharap klinik-klinik di Limbang akan dapat ikut serta lah dalam program ini untuk meringankan beban warga emas yang semakin ramai. Beliau berkata demikian dalam program simbolik penyerahan kenyalang Gold Card KGC Anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak bahagian Limbang di Dewan Kampung Bunga Raya, Limbang pada Sabtu. Laporan berikutnya.
Rakyat harus bijak memilih wakil rakyat pada pilihan raya akan datang kerana ia akan menjadi penentu kepada masa depan mereka. Menurut Adun Balingan Abdul Yaakob Arbi, pemilihan wakil rakyat yang tepat itu sangat penting namun tidak menghalang kebebasan sesiapa sahaja untuk bertanding kerana negeri dan negara ini mengamalkan sistem demokrasi. Politik kalau mengamalkan politik demokrasi. Jadi kalau mungkin baik menang. Baik abang melawan Medan calon telau untuk pilihan raya 12 ini. Tapi walau bagaimanapun secara gentleman dengan demokrasi yang adalah hak dilawan-lawan. Saya rasa bertanding telah menerima secara gentleman. Berucap semasa program ziarah UKAS bagi Dun Balingan, Abdul Yaakob memberitahu rakyat perlu mengenang jasa kerajaan sedia ada yang telah membawa pelbagai pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Sementara itu, ketika ditemu bual UKAS, Abdul Yaakob berkata projek pembinaan Anjung Selera Balingan telah diluluskan dan akan dimulakan dalam masa terdekat. Anjung Selera Balingan telah dipohon selepas kita mendapat kelulusan untuk Medan Selera di Matadeng. Ia dipohon dalam tahun 2019 dan telah pun diluluskan yang amat berhormat Ketua Menteri kepada kepada agensi yang melaksana ialah Majlis Daerah Dalat dan UKAS. Katanya lokasi Anjung Selera Balingan sangat strategik kerana terletak di laluan lebuh raya pesisir yang menjadi laluan utama orang dari Kuala Balingan atau Bintulu ke Mukah. Selanjutnya di Daro, penantian penduduk 18 rumah panjang dan sebuah kampung di Dewan Dun Daro mendapat bekalan elektrik 24 jam bakal menjadi kenyataan. Projek kerajaan negeri bernilai hampir 15 juta ringgit itu akan memberi manfaat kepada penduduk di Batang Lasa, Nangasingat, Sungai Mawan, Sungai Serban dan Kampung Sawai. Adun Daro Safi'i Ahmad berkata, ini adalah usaha kerajaan negeri untuk menjadikan seluruh penempatan mendapat bekalan elektrik menjelang 2025. Projek ini merupakan sebuah projek kerajaan negeri dalam usaha kerajaan negeri Sarawak untuk memastikan bahawa semua pendapatan di negeri Sarawak ini akan mendapat bekalan elektrik pada tahun selewatnya pada tahun 2025. Jadi salah satu projek yang telah pun diluluskan pelaksanaannya adalah projek yang kita adakan pada hari ini. Projek ini melibatkan 18 buah rumah panjang dan sebuah kampung. Jadi keseluruhannya 19 pendapatan yang melibatkan 521 isi rumah dan nilai keseluruhannya hampir 15 juta. Tambah Safi'i, dengan adanya bekalan elektrik dan jaringan jalan raya, beliau percaya ianya akan melonjak lagi aktiviti ekonomi khususnya melibatkan sektor pertanian di kawasan itu. Dengan adanya jalan ini ditambah lagi dengan bekalan elektrik yang stabil, yang konsisten pada masa akan datang, maka kita dapat melihat bahawa kawasan ini juga akan dapat menikmati arus pembangunan seperti mana yang rakyat impikan, seperti mana yang kita katakan, seperti mana yang juga dinikmati oleh rakyat atau masyarakat di kawasan bandar. Sementara itu, Tuai Rumah Muhammadin Jumud berkata, beliau dan penduduk rumah panjang amat menghargai komitmen Safi'i Ahmad mewujudkan pembangunan di Dun itu. Kami mereka saya terima kasih sebagai WB CPI laban keadaan mereka kami kuasa karan ngagai masuk ngagai menua kami Batang Lasa. Jadi kemudahan dekat mereka kami bisa berasa beruntung laban mudah dekat ya ambil kambalan kami bisa nyamai mimit bisa api kami udah kena maka sudah internet ialah bisa laban bisa pasakaran cukup nyamai. Sementara itu, Tuai Rumah Catherine Insiro juga menzahirkan penghargaan kepada usaha kerajaan negeri menyediakan kemudahan kepada rakyat.
Kalau beri besar terima kasih mereka semua bahwa saya boleh kakak itu boleh boleh nyukung semua untuk minta kami sudah ya kau boleh mereka kami boleh ada WBSPE kami ya sedikit mamat dia ngop kami hati dia nyukung rakyat ni banyak kan kita rasa ke lama tu. Bagi kaunselor Tingau Ubam, penduduk di kawasan itu amat bertuah dengan adanya seorang pemimpin yang mementingkan kebajikan dan keselesaan penduduk. Banyak-banyaknya terima kasih kepada Yang Berhormat Syafiee kerana telah banyak menolong rakyat di sini. Lebih-lebih lagi pasal projek-projek yang belum pernah ada. Jadi sekarang seluruh warga rasa memang cukup berpuas hati dengan apa-apa yang telah dikerjakan oleh WB ini. Dengan itu saya sebagai wakil dari orang dari daerah rasa memberi jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat. Sekian bersama saya Kerzarif Afindi dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.